Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia duduk macam ni tak nampak pengantin. Nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin rasulah, kami semua redha Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أما بعد. Pertama sekali pengurusi majlis, tuan rumah Abang Din dengan Kak Jah meraihkan nama dalam poster tu. Kemudian sahabat-sahabat usrah. Sebelum tu Syekh Abdul Karim Al-Makki yang sudi hadir bersama kita, alhamdulillah, untuk sama-sama mengimamkan. Saya 40 tahun tak pernah semayang belakang Imam Masjid Haram, selalu duduk jauh. Nak berebut dengan orang tu kan, sekejap lagi orang nampak sangat, berebut Ustaz. Hari ni saya pergi terjun tasik di tengah-tengah pulau pun orang main tegur kan. Ustaz tak pakai ni kah, life jacket kah nak mandi? Sebab bila orang kenal tu, tindakan kita jadi susah sikit lah. Kalau saya pergi berebut nak semayang belakang imam, orang akan tengok kan. Takut dia tepuk belakang saya, dia nasihat Ustaz tak payah berebut lah. Jadi hari ni boleh semayang belakang Syekh Abdul Karim dengan lantunan seperti di Makkah dan juga azan. Alhamdulillah, itu nikmat. Nikmat dengar azan dengan nikmat solat ni dah tak ada dalam syurga. Jadi kita jadi macam, oh betul ke Ustaz? Sekarang nanti dalam syurga dah tak ada ibadat. Ya tak ada. Sini dah last untuk beribadat di dunia. Di barzakh tidak ada ibadat, di mahsyar dan dalam syurga sudah tidak ada ibadat. Kemanisan mendengar azan, mengalunkan Quran, manis bersedekah, manisnya ziarah orang sakit. Kan seronok itu ziarah orang sakit, puasa insaf. Nikmat tu tak ada dalam syurga. Tuhan ganti dengan nikmat-nikmat lain. Maka irtanim, Nabi kata, irtanim ni berebutlah. Nikmat-nikmat baca Quran, nikmat buat kebaikan dan kebajikan, amal soleh atas muka bumi ni. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban, balighna Ramadan. Wahai Allah, berkatilah kami sepanjang bulan Rajab dan Sya'ban. Sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan pada tahun ini, insya-Allah, wahai Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Satu benda yang sahih, yang tidak ada khilaf, Rajab bulan mulia, ada keistimewaan yang Allah sebut dalam Quran. Malam ni masuk Rajab ni. Kemudian yang kedua, dia salah satu daripada 4 bulan-bulan haram, dinamakan Ashhurul Hurum. Al-Ashhurul Hurum, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 4 bulan ni sebelum Nabi lahir, sebelum Rasulullah lahir lagi, 4 bulan ni Arab mengharamkan peperangan sesama mereka. Mereka pun memuliakan bulan-bulan haram ni. Islam datang meneruskan kemuliaan tersebut. Jadi kita masuk bulan Rajab. Nombor 3, saya sebut ringkas. Yang ketiga, bulan Rajab ni
tidak ada khilaf bahawa Rasulullah menambahkan ibadat dalam bulan Rejab. Malam ni boleh niat, saya dan kita semua, kita akan tambahkan kebaikan, amal soleh dan ibadat insya-Allah bermula malam ni. Tapi jangan drastik. Jangan drastik. Kalau duk biasa tahajud 2, jangan 18. Dia takut 2 Rejab tinggal 2 balik. Dia drastik ni memang syaitan, dia antara seni syaitan, dia bagi semangat untuk puasa. Dia akan bisik kita, baik hang puasa tiap-tiap hari. Aku tengok hang kemas tau. Kan Isnin Khamis sepanjang tahun, cuba puasa tiap-tiap hari dengan Rejab. Kita pun puasa all out 1 sampai 29 Rejab, Syakban tak ada langsung. Dia jadi macam tu, dia akan jadi exhausted. Itu seni syaitan. Dia panggil talbis. Talbis ni lilitan dia yang halus untuk kita tinggal satu perkara tu. Jadi yang ketiga, Rasulullah SAW menambahkan, menggandakan ibadat, kata para sahabat. Kemudian selepas Rejab, Syakban sudah tentulah. Syakban lagi sehingga kata Sayyidatuna Aisyah, dalam setahun selain daripada Ramadan, bulan yang paling banyak Nabi berpuasa sunat, hampir semua bulan yang paling banyak Nabi puasa sunat adalah Syakban. Nampak? Rejab Nabi dah start, sahabat tengok, Rasulullah tambah, sahabat tengok, sahabat perhati daripada 8 duha ke 10, 12 duha kan. Sahabat perhati kebaikan yang Nabi buat, sedekah sahabat tengok 3 kali, bila masuk Rejab sahabat tengok, oh Nabi tambah. Maka kita niat malam ni tambah. Kan? Pakat tulis dalam status masing-masing, ya Allah berkatilah kami bulan Rejab, jom kita tambah ibadat dalam Rejab. Ia sunnah Rasulullah. Menambah dan menggandakan kebaikan dan ibadat bermula Rejab adalah sunnah Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Kemudian nota yang saya bawa 2 bulan lepas, nota tu hilang. Dan tadi saya print nota lain. Itu yang ajaibnya tu. So nak sambung yang hari tu semua tu alasan lah. Nota tu saya pun tak tahu di mana saya letak. Bahasa Arab juga. Nota dia macam ni juga, berhelai. Tapi tajuk yang sama, iaitu amalan-amalan yang Nabi sebut, dia amalan ringkas, hadis-hadis sahih dan hasan. Hadis-hadis sahih dan hasan, amalan-amalan yang ringan dan ringkas, tetapi Nabi sebut di dalam teks itu ia membawa ke syurga. Ia menjadi asbab untuk ke syurga. Maka disebabkan yang ni yang lain punya artikel, saya mula balik daripada 1. Ni ada 40 juga. Lama-lama tak habislah. Saya tak tahu. Saya baca kat tuan-tuan. Yang pertama disebut di sini, Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal, atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun. Rajulun tu fa'il, duduk di belakang. Faqal ya Rasulullah, mal mujibatan? Saya terjemah teruslah. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, telah datang kepada Nabi seorang lelaki sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wahai pesuruh Allah, tolong sebutkan kepada saya 2 benda yang pasti ataupun 2 perkara yang mewajibkan sesuatu. Maka Nabi bersabda, siapa yang mati tidak mensyirikkan Allah sedikit pun, dakhalal jannah, dia masuk syurga. Hadis ni 40 hadis ni, kesemua hadis perkara yang kalau kita buat Nabi sebut dakhalal jannah. Jadi ulama himpunkan. Seronoklah kita dengar. Saya baca lajulah. Yang pertama, tidak mensyirikkan Allah sedikit pun. Yang kedua, sesiapa yang mati dia mensyirikkan Allah sedikit pun, walaupun sesaat, dakhalan nar, dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya, wal iyadu billah. Sebab tu yang ni kena minta.
dengan Allah. Kena minta tau, tuan-tuan, perempuan sekalian. Saya pun minta, walaupun ustaz ke siapa ke, kena minta. Nabi berdoa daripada mensyirikkan Allah. Nabi berdoa supaya tidak berlaku perkara tersebut dalam hidup. Sebab kisah iblis sangat menginsafkanlah. Kisah iblis sangat menginsafkan. Pernah beribadat bersama para malaikat, Israfil, Jibril dan sebagainya, dan pernah mendahului mereka walaupun dia bukan malaikat, mendahului malaikat kanan dari sudut ilmu dan ibadat, dan akhirnya syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya satu kisah ni je saya renung tiap-tiap hari. Satu je. Bila dia datang dalam hati saya, bila datang kat minda saya, sangat mengisahkan. Itu bukan wali tu, taraf tu dah sampai ke mana dah tu. Bukan wali biasa, wali abdal yang Nabi sebut ni. Bila dah sampai tahap beribadat, menjangkaui ibadat malaikat, dan ada ilmu yang menjangkaui ilmu para malaikat. Kealiman dia waktu tu kan. Dan akhirnya malam ini tanpa khilaf, iblis adalah makhluk yang paling dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Ingatlah yang tu banyak selalu kan. Kalau kita berasa duk tengok tasbih digital kan, 18,000 selawat kan, kemas dah rasa ni. Macam tak kena sembahyang sunat dah ni. Hati-hati. 18,000 tu baru berapa puluh ribu tahun iblis beribadat. Puluh ribu. Kita baru hijrah 6 tahun. Ustaz ni kata kat aku dah ni. Saya tak kenal, saya tak tahu hijrah berapa tahun ni. Saya sebut umum. Kita baru ibadat berapa tahun. Iblis pernah beribadat sekian ribu tahun. Benda tu menginsafkan kita. Kedua, daripada sahabat Ubadah ibn Samit. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi nama Ubadah. Ubadah ni lelaki. Kita belajar satu nama sahabat cukup malam ni. Ilmu. Daripada 100,000 lebih nama sahabat ilmu. Dulu saya suruh tulis balik, try tulis kat abang-abang kan. Balik, try tulis nama sahabat yang abang-abang hafal. Nanti bulan depan beritahu saya berapa yang tahu. Kalau lebih 1,000, memang dahsyat, memang alim lah duduk sini memang. Kalau 1,000 memang alim lah. Sahabat 100,000 lebih. Sahabat 100,000 lebih. Bila tuan-tuan belajar hadis ni, bila saya sebut ni, macam tadi Jabir ibn Abdullah. Sahabat nama Jabir. Setakat saya hidup ini belum ada Melayu nama Jabir. Ada tak Jabir? Pernah dengar lagi? Datuk pernah dengar tak? Kelang Jabir. Bukan nama. Kelang Jabir, saya tak pernah dengar. Sahabat yang mulia dan sahabat yang alim. Ni, Jabir ni sahabat yang mulia dan alim. Nanti kalau ada anak banyak, dah 9 dah anak lelaki, tak tahu nak buat nama apa Ustaz, Jabir. Daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW berkata, sesiapa yang menyaksikan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haq wan naru haq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Yang ni sama macam atas tadi, saya tak urai dah. Siapa yang menyaksikan la ilaha illallah itulah. Nombor 3. Nombor 3, sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, yang tu kunyah beliau. Nama beliau Abu Ayyub ni sahabat yang bila Nabi sampai Madinah, rumah tak ada, Nabi tumpang rumah dia berapa bulan. Seronok tuan-tuan, Rasulullah tumpang rumah kita. Tuan-tuan pergi Madinah, tanya mutawif, kat mana rumah tu? Ini fungsi belajar sirah. Tang mana yang rumah Abu Ayyub Al-Ansari yang Nabi tumpang tu? Mutawif kata, wallahu a'lam. Yang tu kena tanya mutawif lain lah. Sebab tak semua orang tahu tempat lah.
tiang-tiang dalam Masjid Nabawi yang Nabi bersandar, tiang tahajud Nabi, tiang nombor 1 dalam Raudah yang mana kadang orang kita heran, tiap hari pergi Raudah dia cerita kita. Akhir sekali kita kata, tunjuk ustaz tak mana yang duduk Raudah hari ni. Kita pun heran, saya pun tak dapat. Dapat sekali, 2 kali, rupanya bukan Raudah, belakang. Dia duduk belakang dah, memang boleh dapat lah tempat tu. Jadi hati-hati bila beramal, dia pun tak tahu, dia duduk perasan, alhamdulillah hari ni Raudah lagi. Kita pun macam mana? Dia ni apply kot app mana kan? Lepas tu saat lagi asak, dia kata, tadi semayang dalam Raudah. Semayang asak? Saya tanya. Ni dah lebih kan? Kita tak puas hati, saya manusia kan? Kita pun jealous juga. Jom pergi tunjuk ustaz Raudah mana? Kan, saya teringin tumpang Raudah tu. Jom ustaz, mesti Ustaz Dan punya. Dia pun tunjuk, baris ke berapa belakang. Dia kata yang ni bukan Raudah. Sebab sekarang ni, dulu Raudah dia warna hijau. Kalau bukan Raudah warna merah, hari ni semua hijau. Dia duk ambil fatwa lama. Semua hijau. Jadi dia duk tang hijau tu, dia duk kata Raudah. Saya kata, abang, hak ni fatwa dulu, bukan fatwa. Kerajaan Saudi ubah dah, semua hijau. Hak ni bukan Raudah dah, dia baris ke berapa aja kan. Abang duduk belakang, lepas daripada Quran tu lah. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi tumpang rumah dia. Abu Ayyub Al-Ansari daripada Najjar. Nabi rupanya adik-beradik Nabi belah ibu An-Najjar daripada Madinah. Sebab tu waktu ibu Nabi di akhir-akhir hayat yang tak sakit, sihat walafiat, bawa Rasulullah waktu tu umur 6 tahun untuk berjumpa dengan adik-beradik. Yang ni ramai orang tak buat. Bawa anak kita kenal adik-beradik. Ni pak saudara, ni anak saudara, ni sepupu, ni 2 pupu, ni pak menakan. Bahasa Kedah lah ni anak menakan pupu. Tak kerti lah kan? Anak menakan pupu. Pergi perkenal. Ibu Nabi bawa perkenal. Habis perkenal, balik sakit, diabuak dan dikebumikan. Siapa pernah pergi kubur ibu Nabi abuak angkat tangan? Kalingan pergi uris. Ni yang travel akan datang ni bawa. Saya tengok iklan. Ziarah bila. Sebab Nabi menziarahi kubur ibunya. Dia sampai di situ, Nabi menangis sampai terduduk menangis air mata. Sahabat tanya, kenapa ni? Ibu aku, Nabi kata. Ibu aku. Manusia, Rasulullah manusia. Abuak tu ada, tetapi kubur dia kena pingat orang lama lah. Kan, pingat orang lama. Bukan saya orang lama, maksudnya mutawif yang lama-lama dia tahu lah, sebab dia tak ada tanda apa, dia kosong macam tu. Ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu Nabi, makhluk termulia alam, itu ibu dia. Ibu Rasulullah kan. Kita jumpa Nabi dalam syurga nanti, wahai Rasulullah, dulu saya sempat ziarah ibu Rasulullah. Sonoklah tuan-tuan, orang ziarah ibu kita. Rasulullah SAW samalah, begitulah. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, telah datang seorang lelaki kepada Nabi SAW. Lelaki itu pun berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin a'maluhu. Wahai pesuruh Allah, boleh tak ajak saya satu amalan saya nak buat, yudnini minal jannah, mendekatkan saya ke syurga, menjauhkan saya dari neraka. Nabi pun jawab, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salah. Kamu sembah Allah, jangan syirikkan Allah sedikit pun. Sama macam hadis 1 dan 2. Solat, keluar zakat, hubung silaturrahim. Kita sebut tadi ni. Hubung silaturrahim. Apabila lelaki itu mula berjalan, dia mula pergi jalan nak tinggalkan Nabi, tinggalkan majlis tu, Nabi pun sebut, sekiranya dia buat apa yang saya sebut tadi, dakhalal jannah. Badui ni, dia datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ni dalam riwayat lain, saya sibuk
saya mai jauh. Badui ni 80 km, kadang 200 km di pedalaman padang pasir. Dulu waktu belajar di Syria 7 tahun, saya banyak ronda juga padang pasir sebab saya nak feel padang pasir tu macam mana. Tuhan tunjuklah berapa benda. Saya ada jumpa. Boleh kot no cerita lah, ni keluar tajuk. Saya pernah jumpa anjing di padang pasir tinggi. Mengerikan lah kan. Tinggi anjing tu. Kemudian saya pernah tidur di tengah-tengah padang pasir bersama dengan keluarga Badui. Mula-mula dia bagi makan dalam rumah. Rumah pun rumah ni lah, rumah biasa je lah rumah. Kemudian waktu nak tidur, dia ajak keluar. Saya pun pelik. Ni mazhab apa kan? Makan dalam rumah, bila nak tidur, jom dia ajak. Saya kata, pergi mana? Dia tunjuk pintu keluar. Rupanya tidur di luar, berselimutkan bintang, bertilamkan padang pasir. Kemudian dia susun guni. Samakah bahasa? Belah sini panggil apa? Yang padi itu, bubuh padi, bukan beras, bubuh padi yang warna kuning tu dia tinggi-tinggi ni. Dia susun guni yang dia ikat dua, dia susun guni tu, 10 tu guni. Dia pun masuk dalam guni tu, tidur di atas sini. Kita pun tengok, tak apalah nak feel hidup Badui tu kan, dah gatai nak feel tu. Pergilah tidur situ. Jadi saya nak cerita apa tadi ni? Arab Badui ni, dia mai jumpa Nabi. Depa jauh, dia kata, wahai Muhammad. Selalu Badui ni dia panggil Muhammad lah. Ada Badui panggil Rasulullah, ada Badui dia panggil Muhammad je. Dia Islam tapi dia kasar. Wahai Muhammad, aku masa tak banyak, boleh tak beritahu berapa benda yang aku buat masuk syurga? Nabi pun sebut, kamu sebut la ilaha illallah, kamu semayang, kamu zakat, kamu puasa. Kemudian dia kata, wahai Muhammad, aku nak buat yang ni, sikit pun aku tak mau tambah. Dia sebut depan Nabi. Yang ni yang membuatkan para sahabat gembira apabila Badui datang dalam majlis ilmu. Sebab Badui akan tanya soalan yang saya dah sebut dalam ceramah saya semalam. Badui ni dia akan tanya soalan yang orang kata bukan soalan biadab, soalan sahabat tak gamak tanya. Orang Kedah kata, sahabat nak tanya tak gamak, tapi bila sahabat tengok Badui masuk dia berseronok. Sebab Badui dia direct, wahai Muhammad, kiamat bila? Hang dah lah tak mai duduk apa semua, terus kiamat ni dia ada tanda kecil, dia ada tanda besar. Wahai Muhammad, kiamat bila? Dia direct macam tu. Jadi sahabat seronok. Badui dia direct. Jadi yang ni dia jawab, ya Rasulullah, wahai Muhammad, aku nak buat yang tu, solat apa, aku tak tambah hal lain. Bila dia berjalan, Nabi kata, kalau dia buat yang tu betul-betul, dakhalal jannah. Yang tu pun dia masuk syurga. Dia akan masuk syurga. Walaupun tanpa sunat. Tapi yang ni tak bolehlah nak war-war sangat kan. Satgi tak ada witir habis. Witir orang Melayu sebut hak tu, dia jadi pegangan tu kan. Dia ada hadis kedua. Sahabat tu sebut, sahabat lain Badui juga. Tu yang best tu. Badui ni dia mai kat Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, kiamat bila? Nabi pun jawab, apa yang kamu siap untuk kiamat? Persiapan kamu untuk menghadapi kiamat? Dia kata, aku tak siap apa-apa. Semayang pun tak banyak. Semayang maksudnya lima waktu solat. Hak sunat-sunat ni tak buat. Semayang pun tak banyak, tu maksud dia. Sedekah tak banyak, puasa tak banyak. Dia jawab direct depan Rasulullah. Wahai Muhammad, semayang tak banyak, puasa tak banyak, sedekah tak banyak. Akan tetapi, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ini susah. Akan tetapi, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Badui kalau dia sebut, dia tak ada di mulut tau. Badui ni memang di sini. Bila dia ada satu Badui lain masuk Islam hari pertama, kenapa kamu masuk Islam ni, nak berjihad ni? Dia kata, untuk aku dibunuh di sini. Untuk aku jihad dan dibunuh di sini. Dia tunjuk sini. Dan memang hari pertama dia masuk perang, jenazah syahid dia dijumpai tersusuk di sini. Itu Badui. Dia tak sebut A, kemudian dia pamerkan B, tidak.
Maka Badui ni dia kata, aku semayang tak banyak, puasa pun sikit, semua sikit, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi pun kata, kamu akan dibangkitkan dengan orang yang kamu sayang di mahsyar. Dalam hati dalam hati kamu siapa? Suami kamu, kamu bangkitkan suami kamu. Dalam hati kamu siapa? Dalam hati saya, Rolls Royce saya, nak sebut pun tak erti. Kereta 3 juta tu lah kan. Rolls Royce. Sebut pun lah kan. Hak 3 juta tu mestilah hati dia tu. Dalam hati dia yang tu. Bangkit duduk atas kereta tu lah. Dalam hati kamu siapa? Dalam hati saya kamera hak 42,000 nya. Ada kamera mahal, kamera 42,000. Dalam hati saya bini saya. Saya tak boleh kalau bangun pagi bini tak ada, saya pening, saya sakit kepala. Saya memang sayang dia betul. Ini hak jenis laki mati hari Ahad, bini mati hari Isnin ni. Betul. Saya jumpa banyak dalam hidup saya yang sehati sejiwa ni sampai tajuk lain pula. Tajuk merapul masuk banyak mata air tak habis. Tapi betul, saya jumpa banyak pasang dah yang sehati sejiwa ni selalu dia mati dekat. Jadi jangan sehati sejiwa sangat, rugi. Biar dia pergi dulu tak apa. Selang jauh sikit. Melawak lah, kata melawak. Tapi jarang jumpa lah, jangan risau, payah jumpa hak lain tu mohong lah. Jadi cerita apa? Itulah. Kemudian nombor 4, Abu Umamah. Sahabat Nabi nama Abu Umamah. Kunyah Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang ni kita buat insya-Allah tiap-tiap hari. Sesiapa yang membaca ayat kursi setiap kali selepas solat fardu, sama ada berjamaah ataupun seorang diri, tidak ada yang menghalang dia masuk syurga kecuali kematian. Betul-betul Datuk Seri Mahdi sebut tadi, nak masuk syurga kena mati. Maksudnya Rasulullah nak bagi tahu besarnya rahsia yang Allah buka ni. Ini rahsia-rahsia yang Allah dedahkan melalui mulut Rasulullah SAW. Amalan yang sedikit tetapi ganjaran dia tak masuk akal. Baca ayat kursi setiap kali selesai solat fardu. Tidak ada yang boleh menghalang dia masuk syurga kecuali mati. Mati saja yang boleh menghalang dia masuk syurga. Kemudian nombor 5. Ini kita buat alhamdulillah. Nombor 5. Daripada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suratun minal Quran, ada satu surah daripada Quran. Sesiapa yang melazimi surah itu, baca tiap-tiap hari, surah itu akan berhujjah bagi pihak tuannya, hak baca tiap-tiap hari tadi, khasamat an sahibiha, dia akan berlawan hujjah bagi pihak tuannya. Apa maksud tuan dia? Yang tiap-tiap hari baca. Hatta sehingga adkhalathul jannah, sehingga surah itu memasukkan tuan itu ke dalam syurga. Wahya, Nabi kata surah itu ialah suratu Tabarak. Kadang Nabi panggil surah Al-Mulk, kadang Nabi panggil surah Tabarakah. Kan orang tua-tua dulu pun surah Tabarak. Betul? Kan? Mak saya pun dia tak sebut surah Mulk, dia sebut surah Tabarak. Jangan cepat kata kat orang salah nah. Jangan cepat, ni bukan orang tak panggil surah Tabarak, orang sebut Al-Mulk. Dia nak tunjuk kata dia kemas ni, sebut Al-Mulk. Kemas apa ni? Hadis sahih. Nabi sebut surah Tabarak. Walaupun banyak tabarak dalam Quran, tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nombor 6. Kita nak baca sebanyak mungkin sebenarnya. Semua ni 1 sampai 5 tadi saya sebut dah ke bulan 11 dulu? Kau semua tak ingat juga. Kalau tak ingat bagus. Eloklah tu saya lain kan? Maksudnya yang ni pengarang dia yang lain pula, yang tulis artikel ni. Ulama lain maksudnya.
Yang keenam ialah daripada Jabir juga, sahabat Nabi, daripada Nabi SAW, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, Quran itu memberi syafaat. Sesiapa yang menjadikan Quran di hadapannya, maka Quran itu akan memimpinnya ke syurga, dan sesiapa yang menjadikan Quran di belakangnya, dia tinggal Quran, dia tak jadikan Quran sebagai panduan hidup, maka Quran itu akan membawa dia ke dalam neraka. Quran itu akan tinggalkan dia dan membiarkan dia ke neraka. Pengarang artikel ni bawa hadis ni sebab ada perkataan yang Nabi sebut kalau buat masuk syurga. Sebab tu dia bawa hadis ni, iaitu meletakkan Quran di depan, mengamalkan Quran. Itu yang keenam. Yang ketujuh, daripada Abu Hurairah. Ini sahabat yang masyhur. Abu Hurairah, saya hidup ni, takat ni saya dengar baru seorang di Malaysia ni, nama Abu Hurairah. Orang Melayu lah, nama Abu Hurairah. Bagus tuan. Nama Abu Hurairah. Okey je. Jadi ustaz dah orang tu sekarang ni. Umat Rasulullah nombor satu yang paling banyak hafal hadis Nabi. Kita katalah umat Nabi 50 bilion contoh, hari ni ada 8. Kita buat contoh umat Nabi ada 50 bilion keseluruhan. Nombor satu yang paling banyak hafal hadis Nabi, nama dia Abu Hurairah. Sangat barakah. Nama yang sangat barakah kalau kita buh nama anak kita, kan. Dan waktu saya belajar di Syria, orang Arab sendiri tak ada nama Abu Hurairah. Orang Arab ni dia suka nama yang simple je, kan. Nama simple je. Salman, nama macam tu lah. Satu kataan. Abu Hurairah nama beliau Abdul Rahman bin Sakhar, tu nama betul beliau. Berkata Rasulullah SAW, apabila seseorang anak Adam membaca ayat yang ada sujud tilawah, kemudian dia sujud. Tuan-tuan bila baca Quran, pastikan ada wuduk, sebab bila sampai dekat yang lambang masjid kecil itu, kita sujud. Orang yang tak baca, mendengar ayat tilawah pun disunatkan untuk sujud. Dan tempat-tempat yang disunatkan untuk sujud ini, kesemuanya tempat yang mustajab doa. Ni ramai orang terlepas pandang. Mustajab doa, sujud dan minta. Kadang ada waktu ni, kadang Tuhan dia makbul waktu yang Allah pilih. Kita tak tahu waktu mana, tetapi gunalah sebaik mungkin waktu-waktu yang mustajab. Duduk dalam masjid haram, ketika sujud tilawah, habis sesuatu majlis yang mulia, contoh majlis ilmu, majlis zikir, ketika hujan lebat. Itu semua tu tempat-tempat yang mustajab doa. Nabi sebut, apabila anak Adam sujud tilawah, syaitan pun berlari, ia beki, dan dia menangis. Kalau orang tanya, kalau buat soalan ni kan, teka-tekian, syaitan teriak, syaitan menangis tak? Tak tahu, dekat ni tak pernah jumpa ke? Jawapan dia menangis. Kalau soalan syaitan kentut ke tidak? Kan ada hadis Nabi sebut syaitan berlari sehingga terkentut-kentut. Macam mana kentut syaitan? Mintalah kot tengok, boleh nampak dalam mimpi kan. Wallahu alam, sampai terkentut-kentut. Jadi ni ilmu lah ni. Antaranya syaitan menangis, syaitan dia kentut. Kata Rasulullah, apabila anak Adam baca ayat sujud tilawah, kemudian dia sujud, syaitan pun berlari dan menangis. Lalu dia berkata, celakalah diriku. Anak Adam diarahkan untuk sujud, dia bersujud, maka baginya syurga. Sebab tu pengarang ni dia bawa hadis ni, sebab ada ayat boleh dapat syurga. Kenapa yang boleh dapat syurga? Sesiapa yang membanyakkan sujud.
Sesiapa yang membanyakkan sujud, ni antara rahsia memudahkan dia untuk masuk ke dalam syurga. Siapa yang buah hati dia solat, beruntunglah orang tu. Sebab solat ada sujud di dalamnya. Dia tak ada ibadat sujud, masuk-masuk terus sujud. Yang tu sujud syukur, kan? Ibadat yang ada sujud ni sembahyang. Sesiapa yang qurratu ain dia solat, maka bersyukurlah. Dia seronok dengan solat. Hati dia lapang dan sejuk bila dia solat. Sebab tu bila ada satu sahabat yang tunggu Nabi pada musim sejuk di luar pintu rumah Rasulullah. Tuan-tuan pergi musim sejuk di Mekah, Madinah, baru ni saya pergi sejuk sampai nak demam. Pergi Taif lagi sejuk. Sahabat ni tunggu di luar. Bila Nabi keluar, Nabi begitu terharu sahabat ni. Nabi tanya, apa yang kamu nak? Ini saya pernah cerita kat tuan-tuan. Akhirnya dia kata, aku nak duduk dengan kamu dalam syurga. Nabi pun bagi tahu kat dia, a'inni alaika bikathratis sujud. Bantu aku untuk bagi syafaat dekat kamu nanti dengan kamu membanyakkan sujud. Jadi sujud satu term dalam hidup ni, siapa yang diberikan nikmat, dia berasa seronok untuk sujud, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jagalah nikmat tu dengan baik. Kemudian nombor 8, saya cepat sikit. Sahabat Nabi nama Uqbah. Uqbah lagi tak ada lah. Nama orang Melayu Uqbah, saya tak pernah dengar lagi lah. Arab banyak juga. Uqbah Ibn Amir ni sahabat yang alim. Berkata sabda Rasulullah SAW, sesiapa yang berwuduk kemudian menyempurnakan wuduknya, maksudnya ambil ikut cara sunnah yang sempurna. Kita hari ni rukun wuduk ada 6, sunat wuduk ada lebih 15. Subuh esok, waktu tuan-tuan ambil air semayang, cuba kira tak berapa sunat wuduk yang tuan-tuan tahu. Ni bukan untuk mencabar, menguji alim tak alim. Ni usrah. Usrah ni kita muhasabah. Orang yang kendalikan usrah tu dia akan minta untuk muhasabah. Bila ambil wuduk, cuba kira berapa sunat wuduk yang kamu tahu. Untuk apa Ustaz? Supaya kita tahu takat mana pengetahuan kita mengikut sunnah Nabi. Sebab Nabi sebut sesiapa yang berwuduk dan berwuduk dengan baik. Kata para ulama, berwuduk dengan baik itu dengan cara Nabi SAW. Adab qiblat, adab wuduk kan, menghadap qiblat, bismillah, basuh kedua pergelangan tangan, berkumur. Yang ketiga, keempat, masukkan air ke dalam hidung. Sunat semua tu kan, tidak bercakap, menggunakan air dengan kadar yang sedikit, menutup aurat. Sebab berwuduk tak tutup aurat pun sah kan, adab. Itulah yang ada berapa belas. Sesiapa yang berwuduk kemudian dia menyempurnakan wuduknya, melebihkan basuhan wuduk. Kalau kepala dia basuh semua, lelaki ataupun perempuan, kepala dia sapu ke semua bahagian kepala, sunat wuduk. Kalau dia basuh tangan, dia sapu sampai sini, sunat wuduk. Kalau dia basuh kaki sampai atas buku lali, sunat wuduk. Ada lebih 15. Tak silap saya ada 21 sunat wuduk. Banyaknya. Berapa banyak yang kita terlepas. Mendahulukan yang kanan ketika berwuduk. Basuh 3 kali. Itu semua tu sunat wuduk. Kemudian kata Rasulullah, siapa yang mana-mana umat aku berwuduk dengan baik, habis wuduk dia sebut, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Riwayat ni takat ni je. Allah buka baginya pintu syurga yang 88 kesemuanya, dia masuk ikut suka mana yang dia nak. Ajaib. Pendek je. Tuan-tuan ada beli ayam di rumah, pelekat doa tu. Hafal dah Ustaz? Walaupun hafal, kertas yang dilekatkan itu mengingatkan kita. Saya pun buat. Memang hafal lama dah, 20-30 tahun yang lalu hafal doa tu. Tetapi bila ada kertas tu kita keluar, teringat. Nabi baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Riwayat yang kedua sahih, Allahumma ja'alni, Nabi tambah, minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Riwayat yang ketiga sahih, subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Riwayat yang keempat sahih, rabbighfirli dzambi wa wassi'li fi dari. Semua tu Nabi baca selepas ambil wuduk. Tu sunnah yang keberapa? Yang saya sebut 20 lebih tadi. Tulis sunnah-sunnah ni lekat. Jangan lekat dalam jamban. Yang tu alim sangat tu. Haram. Doa-doa tu pelekat dalam dayak tu kan. Depan-depan tandas tu. Jangan dalam, di luar. No? Kalau pintu tu jenis buka masuk tu, jangan melekat di pintu. Buka kertas tu masuk dalam. Dah lah Allah apa semua tu. Dinding. Lekat. Diingatkan kita. Itu fungsi yang kita lekat-lekat tu, bukannya nak tunjuk kata kita tunjuk alim ke, bukan kan. Orang nak sebut apa tu biarlah kat mulut orang kan. Kemudian sesiapa yang membuat sunnah-sunnah itu, Allah buka 8 pintu syurga, pilihlah mana pun yang dia nak masuk. Uish, pelik. Pelik apa? Ini hadis Nabi. Kadang kita berasa pelik sehingga Nabi sebut, tuan-tuan tengok sehingga Nabi sebut benda tu, amalan tu simple. Nabi sebut huma yasir dalam bahasa Arab. Nabi sebut kat sahabat, nampak macam simple kan? Nabi sebut macam tu, nampak macam mudah kan? Memang Rasulullah seorang yang bagus bila berbicara. Okey, yang ke-9. Sahabat bernama Shaddad ibn Aus. Sahabat Nabi nama Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Daripada Nabi SAW berkata, Sayyidul istighfar. Yang saya baca tadi. Yang ni pun ramai tuan-tuan hafal. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant. Siapa yang malam ni belum hafal Sayyidul istighfar, saya harap sebelum usrah yang seterusnya dia dah hafal. Buka YouTube, tulis Sayyidul istighfar, Raja istighfar, lambak orang duk nasyid dalam tu. Kan? Ulang sampai kat rumah tadi dia dah hafal dah lah. Sesiapa yang dah hafal Sayyidul istighfar, hafal makna dia pula. Sebab makna dia sangat best. No? Wahai Tuhan, Engkau Tuhan aku. Tiada Tuhan melainkan kamu. Engkau menciptakan aku hamba-Mu, wahai Allah. Aku akan berpegang dengan janji ini setakat yang aku mampu. Makna dia best. Bila tuan-tuan baca, faham makna, dia lebih sampai. Lebih sampai dan lebih seronok. Nabi sebut, sesiapa yang membacakan bacaan itu pada waktu siang, dia yakin dengan bacaan itu, kemudian dia mati pada siang itu, maka dia ahli syurga. Nabi kata, fahuwa min ahlil jannah. Nabi kata dia ahli syurga. Begitu aja ayat Nabi direct. Fahuwa, dia, min ahlil jannah. Sesiapa yang sebut pada malam itu, ni malam ni kita sebut dah. Kita sebut, kita yakin dengan ayat tu, kita menghayati ayat tu. Wahai Allah, aku mengaku aku buat dosa. Tak ada dalam tu. Abu ulaka bidzambi. Aku mengaku wahai Allah aku buat dosa. Aku mengaku wahai Allah banyak nikmat yang kamu bagi. Dan siapa yang sebut pada waktu malam, dia mati pada malam itu, fahuwa, Nabi kata, min ahlil jannah. Dia juga daripada kalangan ahli syurga. Yang belum hafal, balik print, pelekat di cermin make up tu. No, sebelum make up baca. Kan make up lama, 15 minit ke 20 minit ke 15 pun lama juga tu. Sebelum make up baca. Pelekat. Lepas sebulan dah hafal, cukup lah. Tapi nak kekalkan kertas tu di situ lagi bagus, dia ingatkan kita. Sehingga, tengok tuan-tuan, sehingga amalan-amalan itu berdarah daging dalam hidup kita. Waktu tu berdarah daging ni tuan-tuan, dia sampai kita duduk di tempat itu yang memerlukan doa tu, doa itu datang. Doa tu dia datang. Datang tu Allah ingatkan. Allah ingatkan. Jadi buatlah step-step yang saya beritahu tu. Yang belum hafal, hafal dulu. Yang belum hafal, lekat dulu. Yang dah lekat, hafal terjemahan dia pula. Yang dah hafal dan lekat dan terjemahan,
tunggu sehingga ia sebati dalam kehidupan kita. Setelah ia sebati, baru kita faham ketika mana Nabi sebut, wahai Aisyah, sesungguhnya mata ini tidak pernah lena. Sebab tu Nabi bangun terus sembahyang. Mata Nabi tak pernah, hati Nabi tak pernah lena. Okey, kemudian 10, seorang sahabat yang juga masyhur, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Bila radhiyallahu anhuma maksudnya dia dan ayahnya Islam. Huma tu maksudnya dua orang. Radhiyallahu anhuma, Allah meridai mereka berdua. Siapa? Abdullah Islam, Amr pun Islam. Kedua-duanya sahabat. Ni hebatlah ni, selalunya hebat. Hebat lagi, dia Islam, ayah dia Islam, atuk dia Islam. Ada. Balik buat kerja rumah. Kan? Cuba cari tengok. Sahabat yang ketiga-tiganya Islam. Yang tu bila kita sebut nama dia, kita akan sebut radhiyallahu hum. Radhiyallahu anhum. Mana sahabat yang bila kita sebut nama dia, ayah dia dan atuk dia Islam, kita akan sebut radhiyallahu anhum, mereka semua. Tiga-tiga sahabat. Yang ini selalunya sahabat yang memang sangat hebatlah. Kemudian Abdullah bin Amr ibn As kata, ada dua perkara apabila dijaga oleh seseorang Muslim, dia akan masuk syurga. Huma yasir, kata Nabi. Dua ni simple je Nabi sebut. Dan walaupun kita mengamalkan dia, sedikit amalan ni. Iaitu, benda ni tuan-tuan buat. Dia bertasbih pada tiap-tiap kali solat 10. Dia sebut Alhamdulillah 10. Dia sebut Allahu Akbar 10. Rupanya ada riwayat yang 10 tuan-tuan. Yang selalu riwayat yang kita tahu apa lepas solat? 33. Tutup dengan La ilaha illallah tu kan. Ada riwayat dan hadis ni sahih. Dan hadis ni sahih iaitu selepas solat Subhanallah 10, Alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Okey, begitu. Dan pahala dia Nabi sebut banyaklah di sini, digandakan pahalanya. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah sebut benda tu sedikit dan tak ramai yang boleh buat? Tuan-tuan, kenapa dalam hadis ni, dalam riwayat yang kedua, Nabi kata benda ni simple je. 10, tapi tak ramai boleh buat. 33, tapi tak ramai yang boleh buat. Kenapa? Nabi pun jawab, sebab ada orang, syaitan membuatkan dia mengantuk sebelum dia sebutkan perkataan itu. Riwayat yang kedua ni menerangkan tentang sunnah Nabi sebut sebelum tidur. Sunnah Nabi, Haris, pernah buat tak sebelum tidur? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, pernah tak sebelum ni? Dan Allahu Akbar 34. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. No? Kalau kita baca semua yang Nabi buat sebelum tidur, saya rasa dalam sejam lebih juga. Memang banyak. Tapi kalau nak buat yang paling masyhur sebelum tidur, yang pertama ayat kursi, Bismikallahumma ahya wa amut. Kemudian 3 qul, ada riwayat 4 qul sekali dengan kafirun. Kemudian Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Dia jadi 100 yang tu. Kemudian yang keempat yang paling masyhur sebelum Nabi tidur, selain banyak lagi, doa yang saya pun lupa dah, bila nak sebut lupa dah. Siapa tahu? Okey, yang tu pun sangat masyhur, yang tu dibaca pada waktu malam ataupun sebelum tidur, Amanar Rasul, ataupun lepas isyak, lepas maghrib. Satu lagi tu doa tu,
Allahumma inni aslamtu ilaika nafsi. Siapa hafal? Wa wajjahtu ilaika wajhi wa fawwadtu ilaika amri wa alja'tu ilaika dhahri raghbatan wa rahbatan mink la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Hadis sahih. Tu Nabi baca juga sebelum tidur. Buatlah yang famous ni kan. Lima ni kita buat insya-Allah. Nabi sebut betapa ramai orang dia tak dan habis, dia mengantuk, kemudian dia terlena. Dia terlena, dia tak sempat habiskan. Benda tu memang terjadi. Kan? Saya sendiri pun bila letak kepala je saya terus mula, dan kadang alhamdulillah tu tak dan tengok. Bila jaga balik, saya akan mula balik daripada subhanallah balik, mula sebab nak mula balik alhamdulillah tak tahu dah berhenti dah mana. Mula balik daripada awal. Syaitan, ini perbuatan syaitan yang yunawwimuhu syaitan dalam bahasa Arab. Yunawwim ini syaitan mengantukkan dia, tu bahasa kan. Syaitan mengantukkan dia sehingga dia pun mengantuk dan dia tak habis. Membuatkan dia tak habis benda tu. Tapi kalau pegang handphone sejam terang mata. Mata kan. Dahsyatlah sihir ni. Ahli sihir yang hebat ni. Hati-hati. Okey, lagi 2 kemudian habis dah pukul. Saya baca lagi 2. Yang ke-11 ni apa nama ni, dia sangatlah hebat. Yang ke-11 ni ulama hadis ada datang buat daurah di sekolah kami daripada Syekh Muhammad daripada Hudaidah. Antara amalan yang paling besar pahalanya tetapi praktikalnya hanya 5 saat saja, hadis ni. Dia kata ada 2 hadis. Ada 2 hadis pahala yang sangat besar dengan amalan yang paling sikit. Dan kedua-duanya sahih. Apa dia? Ni saya baca yang ni. Bukan lagi. Sila cuba lagi ni tengok. Iaitu, tengok yang ni daripada Umar bin Al-Khattab. Jarang Sayyidina Umar ada sahabat yang jarang meriwayatkan hadis kalau perasan. Cuba tengok, Sayyidina Umar ni sahabat yang jarang meriwayatkan hadis. Dan Sayyidina Abu Bakar pun jarang. Mereka lebih sibuk kepada urusan kenegaraan, pentadbiran. Dua-dua tu di mana saja ada Rasulullah, dua-dua tu kan ada. Dia disebut sebagai syaikhan, 2 orang syekh yang duduk di kanan dan kiri Nabi radhiyallahu anhuma. Tengok hadis ni daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah SAW, sesiapa yang masuk ke dalam pasar. Hadis pasar. Ramai orang tak buat, rugi kita. Malam ni kita dengar amal. Tuan-tuan masuk TF Mart ke, Tesco ke, pasar malam ke. Sesiapa yang masuk ke dalam pasar, man dakhala suq faqal. Ni ramai umat Islam tak tahu. La ilaha illallah. Perkataan ni senang je. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun la yamut. Ini lain sikit. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa saat? 5 saat. Apa pahala dia? Apa pahala dia? Ini yang muhaddis itu yang bagi tahu kat kami itu, ini antara amalan yang 5 saat tapi pahala dia sangat dahsyat. Kata Rasulullah, kataballahu lahu alfi hasanah. Allah tulis baginya ketika itu 1,000,000 kebaikan. 1,000,000. Alf ni 1,000,000. Kalau alf 1,000. Mi'ah alf 100,000. Alfu alfin 1,000,000. Tu ilmu kedua. Allah tulis baginya 1,000,000 kebaikan. Allah padam darinya 1,000,000 kejahatan. Subhanallah. Satu lagi, wa buniya lahu baitan fil jannah. Allah bina baginya 1 rumah dalam syurga.
Siapa nak peringat kita ni bila kita masuk pasar? Allah. Allah dia tuan-tuan. Tiap-tiap kali langkah kaki masuk pasar, mesti Allah jentik hati kita. Sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya nak beritahu malam ni, kalau ilmu banyak pun tapi hidayah tak ada, dia tak amal. Maka mintalah malam ni. Bila dapat ilmu ni kan, minta, wahai Tuhan, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat. Maksud ilmu bermanfaat tu ialah ilmu yang diamalkan. Sebab tu Nabi ajak tiap-tiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu antara doa Nabi baca 3 kali pada waktu pagi. Jadi saya ulang sekali lagi zikir ni. Zikir ni kita hafal dah. Cuma Nabi, bukan saya kata Nabi ubah sikit. Nabi, dia lain sikit. Zikir masuk pasar. Selain daripada a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nabi bila masuk pasar, Nabi baca doa tu. Zikir masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambah tu je, Nabi tambah yang tengah tu. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk kedai, masuk supermarket, masuk pasar, baca 1 juta. Subhanallah. Inilah antara rahsia. Tuan-tuan nak tulis dekat status hak benda-benda macam inilah. Bukan semalam makan di mana kan. Bestnya apa ni baru tunjukkan dengan tunjuk dengan Allah rugi. Bubuh hadis ni. Buah terjemahan. Tak payah buah Arab, buah terjemahan. Kan? Orang yang baca malam tu juga dia baca terus dia amal. Kita duduk di rumah ya dapat pahala seolah-olah kita beramal dengan perbuatan itu. Besarnya orang yang ramai pengikut ni. Dia tulis, orang lain baca. Dia mendapat seolah-olah dia buat benda tu. Seolah-olah dia lakukan perkara itu. Jadi sekadar tu dulu untuk malam ni. Yang tu saja. Semoga bermanfaat. Semoga ilmu itu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan ilmu tu ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rizqi yang baik dan amalan-amalan yang diterima sepanjang hidup kami dan semua amalan yang pernah kami lakukan kepadamu, wahai Tuhan kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.